Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zufrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Al-mabhasul awwalu fil imani billahi subhanahu wa ta'ala. Perbahasan yang pertama pada menyatakan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Al-Jawahirul Kalamiyah. Kalau kita yang ada di tangan hak Jawi itu muka surat 4. Nah, muka surat kita ambil tak samalah 23. Kalau hak terjemahan itu muka surat 4. Di atas sekali itu dia katanya bahasan yang pertama, al-mabhasul awwalu, perbahasan yang pertama yang nak dibicarakan dalam ilmu tauhid ini fil imani billahi subhanahu wa ta'ala, dari hal iman, yakni percaya akan Allah subhanahu wa ta'ala. Arti iman tu mutlaqut tasdiq, semata-mata membenar, itu pada asal kita percaya, semata-mata terima dalam hati kita tu dia panggil iman. Adapun iman yang dikehendaki dalam agama ni, dalam perbahasan ilmu tauhid ni, ialah at-tasdiqu fil qalbi bima jaa bihi nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad din bid-darurah. Kita terima dalam hati kita dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa datang tu benda yang diketahui daripada agama dengan jalan darurah. Darurah ni artinya mudah. Tak ada kena nazar, fikir tilik pada dalil. Nah, maklum sehingga hukum tersebut tu bukan setakat orang Islam aja tahu. Orang kafir pun kadang-kadangnya tahu etik. Nah, mana seumpama semayang 5 waktu. Tu kadang-kadang setengah orang kafir pun tahu kita orang Islam ni kena semayang, wajib kena semayang 5 waktu.
Puasa bulan Ramadan, orang kafir pun tahu kat sini. Haram berjudi, haram minum arak, haram berzina. Bukan setakat orang Islam je tahu, orang kafir pun tahu. Itu. Maka hukum-hukum seperti ini wajib kena terima dengan hati kita. Itu dah. Itu dia panggil iman. Gitu juga perkara hak dibawa datang lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah tentang Tuhan. Nabi Muhammad jaa bit tauhidi faqad arad dinu anit tauhidi. Faqad khalad dinu anit tauhidi. Itu kalau tak silap ada lagi kitab matan Jauharatit Tauhid. Nabi ini datang dia membawa tauhid, mengesahkan Allah Taala. Yang mana ketika itunya sunyi agama daripada mengesahkan Allah. Mana orang kafir jahiliyah ni dia kata Allah yang menjadi, tapi berhala-berhala mereka tu mereka jadikan yuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka jadikan orang yang menengahi antara mereka dengan Allah. Sehingga-hingganya berhala-berhala ni pun dipuja seperti Allah. Tu ada orang panggil seolah-olah pada berhala-berhala tu sifat-sifat ketuhanan seperti Allah. Tu orang panggil syirik. Maka syirik ni dosa yang Allah Taala tidak ampun. Tidak ampun. Mana dalam Quran Allah Taala sebut innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali ampun dosa orang yang menyekutukan Allah, mensyirikkan Allah. Sama ada mensyirikkan pada zatnya, pada segala sifat-sifatnya, atau pada segala perbuatannya, syirik kah? Dia i'tiqad dalam hati ada zat selain daripada zat Allah sama seperti zat Allah, kafir, jangan main. Atau ada pada orang lain satu sifat yang sama dengan satu sifat Allah pada nama dan makna, kafir juga, syirik juga. Atau dia i'tiqad ada sesuatu yang lain daripada Allah, perbuatannya sama seperti Allah, pada pihak menjadi, memberi kesan, memberi manfaat dan mudarat. Tu mana duduk dalam ekor ni sejuk tak? Sejuk tak? Sejuk rasa. Hati dia i'tiqad yang memberi sejuk pada tabiatnya ialah ekon, atau kerana ekon dia dapat sejuk. Jangan main tu. Syirik ni bukan syirik khafi ni. Syirik khafi itu hak dalam ilmu tasawuf ni. Riya, ujub, sum'ah, takabbur. Syirik tu dosa yang masuk dalam keampunan Allah. Kalau kita taubat, Allah Taala ampun. Kalau kita mati tak sempat taubat daripada dosa riya, ujub, sum'ah, takabbur, maka duduk dalam masyiatillah. Duduk pada kehendak Allah Taala. Kalau akhirat Tuhan nak ampun, boleh ya. Tu syirik khafi. Kalau Tuhan tak ampuh hapung, Tuhan kata makan neraka dulu lah, masuk neraka dulu, habis licin dosa riak, ujub, sum'ah, takaburnya, bakar dalam api neraka, barulah selesai masuk syurga. Masuk syurga tu kerana hak tu dosa. Adapun syirik hak Allah Taala tak ampun tadi tu syirkul akbar, syirik jali dia panggil, syirik terang-terangan. Mana antaranya? Ni duk ala ekon i'tiqad dalam hati dia yang memberi sejuk ialah ekon dengan tabiat ekon, atau kerana ekon dia dapat sejuk, kerana lampu dia dapat cerah, kerana kipas dia dapat angin, kerana nasi dia dapat kenyang, atau tabiat nasi memberi kenyang, tabiat air menghilangkan dahaga. Waktu kafir tu jangan main. Wa man yakul bi tabai au bi illah fadzaka kufrun 'inda ahli millah. Barang siapa yang i'tiqad makhluk ni dapat memberi kesan dengan tabiat atau kerana dia, maka itu i'tiqad kufur di sisi ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Atau dia kata dah ekor ni memberi sejuk dengan power, kekuatan yang telah Allah Ta'ala jadikan pada dia. Nasi memberi kenyang dengan power yang Allah Ta'ala telah jadikan pada nasi. Maka pada kufurnya khilaf ulama.
Sebahagian ulama di kalangan Maturidiyah dia panggil ulama wara an-nahri, ulama duduk belakang sungai Furat di negeri Samarkandi dan sebagainya, masih menghukumkan kufur orang yang i'tikad lagu tu. Tapi qaul tu qaul yang marjuh, lemah. Qaul yang rajih tak kufur, tapi sesat, salah. Yang makan nasi, lepas tu yang i'tikad apalah hati? Nasi yang memberi kenyang dengan kekuatan yang telah Allah jadikan pada nasi. Tu sebab tu tak kufur tu. Sebab dia masih kata Allah yang menjadikan. Tapi salah tak? Salah. Wa man yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Faham betul lagu mana ustaz? Nanti lagi cuma kita sebut selalu sambil-sambil. Hak betulnya wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Perbuatan yang memberi kesan itu tidak adalah ia melainkan hanya Allah satu-satunya Tuhan yang maha mengerasi di atas hamba. Artinya kita duduk dalam ekor ni, kita kena i'tikad dalam hati yang memberi sejuk ialah Allah, menjadikan sejuk ialah Allah. Di sisi ada kita pasang ekor. Gitu. Di sisi ada kita pasang ekor. Artinya hukum adat sah tak menyalahi? Sah. Tak ada ekor pun Allah mampu bagi sejuk. Tak usah jauh-jauh kita Highland, kamera Highland tak ada duk pasal ekor ni. Sejuk for that ekor kan. Nah, pasal ekor juga di geting Highland tu gila dah lah. Ni. Sejuk for gapo nah. Di sisi kita makan nasi, Allah jadikan kenyang. Pada adat, kita makan nasi, Allah yang menjadikan kenyang. Baru tu penting tak ni? Penting lah. Lagi kita nak masuk ni 10 Syakban ni. Nah, Nisfu Syakban tu gak baca Yasin 3 kali nah. Oh, dah ada ni. Baguslah. Setengah-setengah orang marah. Apa baca 3 kali nah Yasin ni? Mai mana? Dah nisfu Syakban ni ke hari hak lebih. Nabi kata innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Sesungguhnya Allah memerhati dengan prihatinnya kepada makhluk pada malam separuh daripada bulan Sya'ban. Sebab itulah ulama-ulama salah dulu bila malam nisfu Sya'ban mereka menghidupkan, ihyakan malam tersebut. Ada setengah i'tikaf di masjid, semaya sunat, semaya berjemaah, qiyamul lail, baca Quran. Pak kita baca Yasin 3 kali. Tak apalah. Dah biasa baca Yasin berapa kali? Sekali lah. Nah, kan malam luar biasa ni malam ni. 3 kali, berapa 3? Dah innallaha witrun yuhibbul witra. Nah, Allah tu witir dan Allah tu cinta yang witir. Apa witir? Ganjil. Enggak 3 ganjil dah. Ganjil. Pas sebelah pun ganjil ustaz. Apa tahu sebelah? Mu buat kalau mu ganjil. 3 pun malah dah. Itu lagu tu ya, jawab kau orang hak marah tak? Jawab lagu tu yang mudah-mudah ya. Tak sudut pelik-pelik sangat nah. Tapi ingat fadilat kelebihan malam tersebut tu Allah Taala ampun dosa bagi semua makhluk je. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa melainkan ada li musyrikin aw musyahinin, melainkan untuk orang yang syirik dan orang yang saling berkelahi sesama orang Islam. Tak dapat keampunan Allah. Kan penting tu? Penting we hati kita betul-betul tauhid pada Allah. Nah, baik. Tengok sing soal. Dia tanya, kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalan. Bagaimanakah percaya akan Allah dengan cara ijmal? Dia buat dalam kurungan ringkas. Ijmal ni maknanya jumlah dengan secara keseluruhan, itu maksud. Dengan tidak hurai satu persatu, itu makna ringkas. Dengan secara ijmal. Kadang-kadang awak mari jumliyun. Kadang-kadang jumlah. Ya belakang tu ijmal, jumli, jumlah. Apa? Secara menyeluruh. Tapi mulai ni kata ringkas, cara ringkas. Apa ringkas? Ringkas makna tak hurai sosa. Ini iman yang pertamanya wajib kita beriman dengan secara ijmal dulu.
Sebelum kita nak bicara sifat ketuhanan, hukum sifat ketuhanan secara tafsili, secara hurai satu persatu, terlebih dahulu kita kena i'tikad dengan secara ijma'. Nama kau orang tanya sifat Tuhan ada berapa? 20 jah. Siap. 20 jah jangan. Sifat Tuhan ni banyak. Nah, patut duk belajar 20 tu. 20 tu secara satu persatu, secara terperinci. Nah, terlebih dahulunya kena i'tikad dengan secara jumlah, dengan secara keseluruhan. Mana? Tengok dia kata jin jawab. Huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamali wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsani. Dia kata iman dengan Allah, percaya ke Tuhan dengan secara rekah ni lagu ni dia kata. Iaitu kita i'tikadkan, kita pegang dalam hati kita, kita pacak kemah-kemah. Nah, dalam-dalam. Tu. Pacak orang panggil tak boleh nak ukar, tak boleh nak cabut dah. Tak boleh nak buang balik dah. Kalau pacak cak gitu kambing mari seneh pun tumbal tak jadi tu kata ni. Ni pacak dalam sungguh. Apa piling besi tu lah. Nak buat bangunan. Gini nak buat bangunan pula. Kalau besi tak piling dalam-dalam tu. Hot tu jangan kambing. Angin mari tiup berubah dah bangunan. Ni tu penting tu akidah kan. Nak pacak wi dalam. I'tikad kan nak pacak wi dalam hati kita ni akan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan sifatul kamal. Apa sifatul kamal? Ya wak kerunge segala sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan lagu mana? Yani sifat kesempurnaan yang melayak kezatnya disembah. Bapa gitu? Sebab tiap-tiap yang sempurna di Tuhan itu belum tentu sempurna di kita. Tiap-tiap yang sempurna di kita belum tentu sempurna di Tuhan. Tiap-tiap kekurangan di kita tu belum tentu kurang di Tuhan. Dah. Mana lagu mana contoh? Tak ada mau apa lebih ke kurang kita. Kita. Orang tak ada ibu bapa. Lebih. Kurang. Orang panggil anak yatim piatu. Nah. Tuhan tak ada ibu bapa, kurang. Lebih. Lagu tu Nah. Kita tak ada bini, lebih ke kurang? Umur berapa dah? Umur 50. Bini? Tak bini lagi. Tu orang panggil bujal lapuk. Nah. Tu. Lebih ke kurang? Kurang. Umur 40 tak bini lagi. Kau ni hidup ke tak ni? Nah, maknanya gitulah. Cakap kat lebih ke kurang? Kurang. Pak Tuhan tak ada bini lebih ke kurang? Lebih. Kesempurnaan tu. Kita bini 40 tahun, anak seka pun tak ada. Lebih ke kurang? Lebih ke kurang? Kurang. Nikah berapa tahun dah? 50 dah. Anak berapa ekor? Tak ada seekor buta lagi. Tak agak ke mana ni? Tak agak ke mana? Nah, kurang ke lebih? Kurang. Tak ada anak di kita tu kurang. Tuhan tak ada anak kurang? Lebih. Itu kata kita tak ada tangan, kurang ke lebih? Kurang. Sebab tu panggil orang kurang upaya, OKU. Tuhan tak ada tangan, lebih ke kurang? Lebih. Tu lagu tu tu. Jadi sifatul kamal, sifat segala sifat kesempurnaan, sifat kesempurnaan hak melayak kazatnya disembah. Bukan sempurna di kita dah, sempurna di Tuhan. Gitu dah. Berapa banyak sifat kesempurnaan hak ada di zat Tuhan? Tak boleh nak hasar, dia panggil. La tanhasiru. Tak boleh kita nak sakat. Banyak sungguh sifat-sifat Tuhan. Berapa? Tak boleh nak bilang. Pas siapa hak tahu? Allah sahaja yang tahu. Gitu. Tu. Pas kita wajib i'tikad lagu mana?
mesti di zat Allah ada segala sifat kesempurnaan yang melayak ke zatnya disembah, tak terhingga banyaknya. Tiap-tiap sifat yang menunjuk ke zat Tuhan tu lebih sempurna semua sifat Tuhan. Berapa banyak Tuhan hak Maha mengetahui. Lagu tu nak etikat gitu dulu. Jangan duk kata Tuhan ada 20 ya sifat. Tak ada dah lebih ada tu. Sia. Tu. Nah, tu banyak sifat Tuhan ni banyak. Tak boleh nak bila, tak boleh nak sakat. Tiap-tiap sifat yang menunjukkan zat Tuhan tu lebih, zat Tuhan tu sempurna, semua sifat Tuhan. Nah, kena etikad gitu dulu. Orang panggil etikad apa ni? Ijmal. Iman secara ijmali. Nah, itu. Tu. Ya sebenarnya sebelum daripada kita masuk cara tentang iman dengan Tuhan ni, sayugianya dulu kita kena tahu hukum akal yang 3. Gitu dah. Sayugianya begitu. Tapi kita ni tutup syekh tawak mari weh. Ya pakai rembah masuk sifat Tuhan tu. Nah, barangkalinya tok syekh ni suruh orang hak mengajar kitab dia ni suruh syarah. Dia malah tulis dia kata tu. Dia malah tulis. Nah, sebab apa? Sebab akal kita kena guna. Kita royak semua dah. Ahli sunnah wal jamaah ni manhaj metod dianya akal dengan akal ni seiring gini. Akal dengan akal seiring. Tak sama dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah akal mendahului akal. Akal mendahului nakal. Nah, akal di depan, Quran nakal tu makna Quran sunnah lah, Quran hadis. Quran hadis di belakang. Itu Mu'tazilah. Atau Hasyawiyah, Mujassimah, Musyabbihah. Nakal Al-Quran sunnah di depan, akal di belakang. Tu metod dia dua orang tu. Dua fork tu. Dah banyak lagi fork-fork lain tu. Nah, adapun ahli sunnah wal jamaah, akal dengan akal ni sanding seiring. Itu. Sebab itulah penting kita kena tahu kepala otak kita memikir ni hukum keputusan. Hukum ni makna keputusannya keluar berapa perkara. Tak lebih daripada 3. Itu dah. Tak lebih daripada 3 keputusan. Mana 3 keputusan? Sungguh atau mesti 1. Tidak atau tentu tidak 2. Yang ketiganya boleh jadi 3. Nah, kalau ke Arab dia panggil wujub, istihalah, jawaz. Sebut buat Arab dia pening pula buat kita. Biar kita ikut Melayu tak apa dah. Nah, kalau otak kita ni mikir lagu mana pun, keputusan tu baik salah satu daripada 3. Mesti atau sungguh 1. Tidak atau tentu tidak 2. 3-nya boleh jadi 3. Tu kalau hak Arab sebut mana? Wujub, istihalah, jawaz. Apa wujub? Adamu qabulil intifa. Tak terima tidak. Adam tidak, qabul terima, intifa ternafi makna tidak. Tak terima tidak maknanya mesti, sungguh. Tadi tu sungguh tu. Istihalah tu apa istihalah? Adamu qabulis subut. Tak terima sungguh. Adam tidak, qabul terima, subut sungguh. Tak terima sungguh. Tak terima nak kata sungguh. Maknanya tentu tidak. Gitu itu. Yang ketiganya jawaz dia panggil kok bahasa Arab. Takut demo nak boleh cakap Arab agak boleh gemah sikit. Sebut kat Arab gemah sikit. Jawaz dia panggil. Apa jawaz? Qabulus subut taratan wa qabulul intifa taratan ukhra. Terima sungguh pada satu ketika, terima tidak pada satu ketika yang lain. Orang panggil apa? Boleh jadi. Itu lagu tu. Jadi kepala otak kita nak tahu mikir. Tu tengok Abu Lahab, Abu Jahal. Bila Nabi Muhammad mari cerita kata dia pergi Isra, baru cerita Isra dia kata gila dah Muhammad, kau gila dah ni. Tengok. Padahal gila siapa? Bukan Nabi Muhammad. Abu Jahal tu lah gila. Bapa gila, akal dia tak reti nak mikir. Nah itu ni, tak reti nak mikir. Dia kata mana boleh terima dengan akal? Boleh pergi ke Palestin. Dalam masa semalam
Lepas isyak subuh siapa dah sini? Tak terima dengan kepala otak. Kepala otak siapa? Abu Jahal. Gitu kan. Jadi tu kalau orang ngajar Isra' Mi'raj ke, tuan-tuan, puan-puan, peristiwa Isra' Mi'raj ni peristiwa yang mustahil pada akal manusia, dah ustaz tu tak lepas fardu ain. Dia jawab gitu selalu. Nah, tanya balik ustaz tu. Ustaz, nanti lu nak tanya lu sebelum masuk ceramah lanjut lagi goreng kuat lagi, nak tanya lu. Akal manusia mana kata mustahil? Nah, akal manusia mana? Kalau akal Abu Bakar As-Siddiq, bukan mustahil, boleh jadi. Terima dengan kepala otak. Orang mari cerita ke Sayyidina Abu Bakar dan kata, inilah usaddiquhu bima huwa ab'adu min zalika. Aku terima gapo Nabi Muhammad lebih pada ni, lebih pada Isra'. Mana? Mi'raj apa aku terima lagi? Nak pelik apa? Sebab apa? Sebab yang menggerak, yang mendiang, yang menjadi dan apa sahaja ni ialah Allah. Betul. Pada adat je pada zaman tersebut, daripada Mekah ke Palestin, kalau naik kuda tak berhenti RNA mana-mana tu pecuk gi, sebulan pergi sebulan balik. Pada adat. Sekarang ni kalau pergi Mekah ke Palestin sebulan lah. Naik kapal terbang sebulan. Tak apa doh. Berapa je je. Nah, kita pergi Mekah lah ni kalau daripada Malaysia. Siapa sebulan nak ke? Pakai kapal laut mula. Tak dah, sehari ya. Nah, tengok. Orang mukmin ni akal dia luah. Harus pada akal, bukan mustahil pada akal. Kalau ada ustaz kata mustahil pada akal, tu ustaz nak ikut akal Abu Jahal. Abu bapak Jahal bodoh, bapak bodoh. Nah, nak ikut Abu Bakar kau nak ikut Abu Jahal bapak bodoh. Dia ni. Kalau ikut Abu Bakar As-Siddiq, akal orang mukmin cerdas, luah, boleh terima dengan kepala otak. Sebab apa? Sebab hak gi masa sebulan balik tu pada adat, bukan pada akal. Sebab tu kita kata tadi, makan nasi Allah Ta'ala menjadikan kenyang pada adatnya di sisi kita makan nasi. Pada adat. Terima tak? Kalau kita makan nasi tak kenyang-kenyang. Jangan kata sepinggan. So benda padi kita telah. Tak kenyang. So kontainer makan nasi. Tak kenyang. Terima tak dengan akal kita? Tak terima ni. Tak terima sebab apa? Nasi bagi kenyang. Sudah. Terima tak terima? Terima. Terima lah. Apa terima? Sebab Allah yang menjadikan kenyang. Terima dak akal kita orang tu tak makan walau sebutir nasi, walau sebutir makanan, walau sesuap mulut pun, tapi kenyang. Terima tak? Terima. Tak ada pelik kerana Allah yang menjadikan kenyang. Tapi pada adatnya kita makan lah baru dapat kenyang. Pada adat, hukum adat sah menyalahi. Sebab tu kebiasaan kita tauhid hak lain, sebelum nak masuk cara sifat ketuhanan ni, nak cara sifat-sifat ketuhanan, hukum ketuhanan, terlebih dahulu alim ulama akan bawa 3 hukum supaya kita reti. Mana? Hukum syarak 1, hukum akal 2, hukum adat 3. Kita kena kuasai ni. Jangan tukar takir, tak tahu mana hukum gapo, tak tahu. Hukum syarak, hak ni kalau kita nak mengaji kena belajar dalam ilmu usul fiqh lah. Cuma sepitah lalu. Hukum syarak ada 2. Hukum syarak wada'i, hukum syarak taklifi. Hukum syarak wada'i itu ada 5. Sah, syarak, manik, fasad, sabab. Hukum syarak taklifi ada 5. Wajib, haram, makruh, sunat, haruh 5. Atau wujub, muharramah, karahah, an-nadbu, mubah 5. Ada? Itu hukum syarak. Itu hukum syarak. Tak usah panjang-panjang lah. Lepas tu apa hukumnya kita belajar ilmu ni? Wa yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa khamsina aqidatan. Wajib atas tiap-tiap. Wajib atas tu orang panggil wajib apa? Wajib syarak. Mana syarak tuntut kita tu ngaji sehingga kita reti dan kita i'tiqad dalam hati dan kita ajarkan kepada mas'ul kita. Mana? Anak bini kita, orang hak kerja di bawah kita, itu dia panggil mas'ul kita. Itu dia panggil kewajipan tu wajib belajar, wajib i'tiqad dalam hati. Bila kita reti pula wajib kita ajarkan orang hak kita bertanggungjawab untuk mengajar. Itu wajib syarak. Mana? Tuntut talabul fi'li talaban jaziman. Tuhan tuntut kita tu sebagai tuntut yang putus.
Setara mana putus? Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji pahala kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas, dijanji seksa api neraka kalau kita tidak mengerjakannya. Itu dia panggil tuntut yang putus. Macam maghrib tadilah 3 rakaat tadi. Wajib ke sunat? Boleh kita kata saya kalau sembahyang maghrib ni tak berapa minat sangat. Kalau zuhur bolehlah sikit-sikit. Boleh gitu? Tak boleh. Enggak wajib ke? Berahi kau tak berahi, minat kau tak minat, kena buat. Bapa? Syarak suruh kita dengan putus. Tak ada mesyuarat lagi. Tak ada sogok-sogok lagi ni. Itu. Tu orang panggil wajib. Sama, ngaji tauhid ni wajib fardu ain. Tak boleh minat tak minat. Saya tak berapa minat tauhid. Kalau fiqh boleh lagi. Tak boleh itu. Hak fardu ain ni kita tak boleh nak minat ke tak minat. Ada pun hak fardu kifayah boleh lah. Nahwu, sarah, ma'ani, bayar badai, istiqaq, waduk, usul fiqh, qawaid fiqhiyah. Usulul hadis, ulumul hadis, masalah hadis, ilal, apa lagi? Banyaklah ilmu-ilmu fardu kifayah ni ni. Hak tu boleh lah kita kata saya tak berapa minat ni. Boleh. Ada fardu ain tak boleh minat tak minat, kena. Gitu lah. Tu wajib fardu ain. Kemudian hukum akal. Hak tadi hukum akal. Mana 3 tadi? Wujub, istihalah, jawaz. Melayu kata sungguh atau mesti, tentu tidak, boleh jadi. Gitu. Penting hak ni penting. Apa? Pas ni nak masuk guna dalam sifat 20 ni. Contoh ada Allah, apa kita nak hukum? Ni nak hukum apa? Allah ada, apa kita nak hukum? Tentu tidak. Kafir kalau tentu tidak ada Allah. Gak kafir jawab dia. Etis kita mulhid dia panggil. Orang yang etikad tak ada Tuhan. Lepas tu ada Allah, apa kita nak hukum? Mesti ada Allah. Itu dia panggil wujubul wajib. Ada Allah tu wajib. Sebab apa wajib? Sebab akal kita hukum dengan mesti, wujub. Duduk pening. Ada lawan ke apa? Ada lawan tiada lah. Tak kira ada lawan berok pula tak nak siapa. Tak erti orang Melayu nah. Ni orang buat ngaji sifat 20 kata, apa ngaji? Allah ada lawan-lawan tak ada. Ya itu ingat kau lawan tu gocoh tomo kali. Bukan lawan tu maknanya gocoh. Lawan tu makna wadiduh. Lawan tu makna hak tak boleh beripung sekali. Tu makna did. Tu makna lawan. Bukan lawan ni gocoh. Kita duk faham lawan tu gocoh. Sebab tu buat ngaji sifat 20. Apa mengaji? Allah ada lawan-lawan tak ada. Ni nak lawan-lawan tu gocoh-gocoh ni tak ada tu. Gitu. Ya bodoh mana mengaji lagu tu. Dek tu ni. Orang tak mengaji lagu tu. Orang mengaji Allah ada mesti. Sungguh. Mesti Allah ada. Tak ada Allah. Ada lawan tak? Tak ada. Tak boleh beripus sekali dengan tak ada tu. Tak ada Allah, tentu tidak. Tentu tidak tu kan ada istihalah. Sebab tu hukum akal ni nak digunakan, orang panggil wasilah. Wasilah dalam penggunaan ilmu tauhid. Tapi syekh kita ni tak sebut. Terpaksa kita kena royak kok mulut dulu. Tu. Masuk waktu dah. Azan dulu. 9 minit lagi. Wan masuk dah ni. Negeri mana ni? Sungai Buloh dah. Sungai Buloh ni Selangor kau Kelantan Sungai Buloh. Itu dah. Jadi apa tu dia panggil? Hukum akal. Jadi kalau sebab tu orang tak reti hukum akal ni, kata Imamul Haramain, guru bagi Imam Ghazali, dia kata faman lam ya'rif ma'nal wajibil aqli wa ma'nal mustahil aqli wa ma'nal jaizil aqli fahuwa laisa bi'aqilin. Orang yang tak reti hukum akal yang 3 tadi, mesti, tentu tidak, boleh jadi, orang ni pada makna tidak ada akal walaupun dia berakal. Maknanya orang gila hak tak nampak gila. Ni bahaya. Orang gila hak nampak gila ni mudah basah, kita reti lalu telanjang bogel, rambut kerah panjang dak tu ni. Cari makan nekut dalam tu siapa. Tapi hak ni dak, pakai kok, pakai necktie, janggut, mata bercelak, wasebeh atas tekak kadang-kadang. Tapi gila tak nampak gila. Kita tunggu azan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana la haula wa la quwwata illa la haula wa la quwwata illa la haula wa la quwwata illa la haula wa la Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana wa maulana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adahu innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Jadi pentinglah hukum akal ni kita nak kena guna dalam pengajian ilmu tauhid. Banyak lepas pada ni kita nak kena guna hukum akal. Nah, jadi ingat baik, akal ni jangan kita buat letak sepak, letak luar, letak tepi jangan. Letak akal tepi dia gila lah. Nah, dalam Quran lebih daripada 900 tepat Allah Taala suruh kita guna akal. Qulin zuru madza fis samawati wal ard. Nah, tuh banyak dalam Quran Allah Taala suruh guna akal. Nah. Tuh dalam ayat-ayat lain banyaklah. Nah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Lagi apa lagi? Nah. Hal yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Dia kata apa kamu tidak tilik fikir ke? Nazar dia panggil. Nazar tu tilik fikir dengan akal. Tilik saja-saja bodoh gitu orang tak panggil nazar. Nah, tilik serta akal tu gelegok mikir proses. Mikir. Nah, itu lagu tu. Tu orang panggil banyak dalam Quran. Fa'tabiru ya ulil albab. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, wa fi anfusikum afala tubsirun. Oi,
Lebih 900 tepat dalam Quran Allah suruh kita guna akal. Jadi jangan kata buai akal. Buai akal kan? Gila lah panggil dia tu ni. Orang lagi nak uji cerdik akal, kita suruh buai akal. Atau mendahulukan akal daripada Quran Sunnah. Itu pun jangan. Jadi Mu'tazilah pula tu. Mu'tazilah ni dia kedepankan akal berbanding Quran hadis. Sehingga di sisi Mu'tazilah at-tahsin wa at-taqbih bil aqli la bisyar'i. Baik buruk tu akal yang menentu, bukan syarak. Siapa tahu tu. Nah, kita ada at-tahsin wa at-taqbih bisyar'i la bil aqli. Baik buruk tu dengan syarak. Syarak hukum baik maka baik benda tu. Walaupun akal kita nampak macam ni. Dak baik benda tu. Mu tu tak guna cara memikir tu. Sanding molek fikiranmu. InsyaAllah akan nampaklah hikmat dia, kebaikan dia. Nah, itu. Kemudian yang ketiganya hukum adat. Kena tahu hukum adat tak? Hukum adat ni mana hak kebiasaan berlaku. Tu orang panggil ribatul adi. Ikatan adat ni ada 4. Orang panggil ribatul wujud bil wujud, ribtul wujud bil adam, ribtul adam bil wujud, ribtul adam bil adam. Ikatan adat ni ada 4 jenis. Mana? Pertama, diikat ada dengan ada dengan tiada, tiada dengan ada, tiada dengan tiada. Apa dia tu ustaz? Ada dengan ada makan, ada kenyang. Tu orang panggil ada dengan ada. Nah, ada makan, tiada lapar. Tu ada dengan tiada. Tiada makan, ada lapar. Tiada dengan ada. Tiada makan, tiada kenyang. Tu orang panggil pak. Ikatan adat dia panggil. Adat, kebiasaan. Maka semua ikatan adat ni sah menyalahi. Sah menyalahi dah. Tu. Mana contoh dah? Ikatan adat, kebiasaan. Minum air hilang tak dahaga? Hilang. Harus tak pada akal minum air tak hilang-hilang dahaga walau kering air laut ni? Boleh, harus pada akal. Sebab apa? Yang menjadikan hilang dahaga Allah, bukan air. Di sisi sabak musabak adat kita minum air, Allah hilangkan dahaga. Itu etika ahli sunnah wal jamaah dah. Di sisi kita. Maka sebab tu bila sebut kata adat hukumnya sah menyalahi. Bila orang tu Allah Ta'ala nak jadikan dia tu dahaga, walaupun kering air laut dia minum, tetap dahaga lagi, tak cukup lagi, harus. Di sisi apa? Kita nyalakan api pada adat Allah jadikan kebakaran, gitu. Nampak tak? Terima tak kita menyalakan api tak terbakar? Terima. Terima tak pada akal ni? Terima. Sebab tu kita baca Quran, Allah Ta'ala cerita Nabi Ibrahim capok ke menjanik tu. Raja Namrud. Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kita orang akal, orang mukmin ni terima tak? Terima. Sebab apa? Harus pada akal. Sebab itulah nanti bila masuk perbahasan kerasulan kenabian, nantinya ada orang panggil orang panggil umurun khariqul lil adat, perkara-perkara yang mencarikan adat. Mana irhas, mu'jizat, karamah, ma'unah. Itu orang panggil perkara yang mencarikan adat. Setiap definisi itu ulama wakil apakah mukjizat? Amrun khariqun lil adati yazharu ala yadin nubuwati. Itu perkara yang mencarikan adat yang zahir pada diri orang yang mengaku seorang nabi. Contoh, mencarikan adat, bukan mencarikan akal. Akal tak tercari pun. Sebab apa? Akal boleh terima, masuk dalam boleh jadi. Itu harus jaiz dia panggil, jawaz. Terima sungguh, terima tak, terima boleh jadi, tak ada masalah. Tu lagu tu dah. Tu zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab jadi khalifah. Sayyidina Umar khutbah Jumaat di Madinah Al-Munawwarah. Tengah-tengah duk khutbah tu Allah Ta'ala bagi Sayyidina Umar nampak tentera Islam duk jauh beratus batu.
nak ke diserang oleh tentera kafir. Lalu Sayyidina Umar kata apa? Ya Sariyah Jabal. Dan sahabat hak tentera Islam duk jauh tu, Allah Ta'ala bagi dengar suara Sayyidina Umar hak duk jauh beratus-batu di Madinah tu. Suara Sayyidina Umar ni Amirul Mukminin ni, naik bukit, selamat tentera Islam. Tu ayat saya. Sahabat tiga tu ahli sunnah wal jamaah. Kalau Mu'tazilah tak percaya keramat. Dia tak percaya keramat. Jin kot ni, jin aprik kot ni. Tu. Percaya keramat, maka naik. Sahabat ada Madinah pelik. Pasal apa ketubah tiba-tiba panggil tentera suruh naik bukit ni? Itu karamah. Orang ahli sunnah wal jamaah percaya dengan wujudnya karamah. Habis. Tu. Jadi pertama-tamanya kita i'tikad dengan secara ijmal. Apa secara ijmal? Min ghairi tafsilin wa tawassu'in wa syarhin, daripada ketiadaan hurai satu persatu dan memperluaskan perbahasan dan mensyarahkan lebih dalam. Tidak. Lagu mana kita beriman, kita percaya kepada Allah dengan secara borong. Borong boleh panggil dengan secara menyeluruh, dengan secara ringkas tadi tu. Anna taqida annallaha subhanahu wa ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamali. Kita pegang dalam hati kita mesti Allah bersifat. Mesti, sungguh. Itu orang panggil hukum akal tu. Sungguh mesti Allah bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan yang melayakkan zatnya disembah, tak terhingga banyaknya. Tiap-tiap sifat yang menunjukkan zat Allah sempurna, semua sifat Allah berapa banyak Allah saja yang tahu. Sesat. Wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsani. Yang kedua, dah bila sebut kata sempurna, lawannya kurang, betul tak? Sempurna lawannya kekurangan. Kok sebelah kurang pula kita nak i'tikad bagaimana di Allah Ta'ala? I'tikadnya begini dia kata, dan bersih. Munazzahun makna bersih, tersuci maknanya. Apa kena pakai tersuci itu? Takut kita duk faham kata kita hak menyuci. Kalau kita tak menyuci kat Tuhan tu macam mana gitu. Dah. Walaupun kita tak menyuci pun Allah tersuci sedia kala lagi. Gitu dah. Jadi kita duk menyuci ke dalam hati kita tu, sebab hati kita tu hak kadang-kadang marinya orang panggil perasan-perasan, khatir-khatir, lintasan-lintasan yang tidak patut kita i'tikadkan pada Allah Ta'ala. Yang mari lah dalam hati. Sebab tu kita ilahana rabbana subhanallah subhanallah tu gapo dia tahu dia tidak tu subhanallah. Kalau tak erti makna tu je letih tu. Sebelah. Kalau erti makna dia akan berzikir tasbih, ucap tasbih dengan penuh sepenuh-penuh hati dia. Apa subhanallah? Maha suci Allah, yakni tersuci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Ketika mana kita subhanallah lah hati itu, hati kitanya kena reti kata bahawasanya Allah sedia kala tersuci daripada segala sifat-sifat kekurangan. Bukan aku yang menyuci dah. Allah tu tersuci sedia kala lagi. Tak setuh, tak tepuh sikit pun dengan segala sifat-sifat kekurangan. Tiap-tiap sifat yang menunjuk ke zat Allah tu kurang, semua bukan sifat Tuhan. Berapa banyak sifat naqais, sifat nuqsan, sifat kekurangan yang tak layak ada di zat Allah, tak boleh nak dibilai juga. Allah yang Maha mengetahui berapa banyak sifat kekurangan hak tak ada di zat Allah Ta'ala. Tak ada di zat Allah Ta'ala dah. Bukan sifat kurang tu ada di zat, hak tak ada di zat Allah Ta'ala. Itu. Kenapa hal lagu tu? Tu. Sebab tu dah surah Isra tu kan, Allah Ta'ala mula dengan subhana. Subhana, sabbaha yusabbihu tasbihan, nazzaha yunazzihu tanzihan, menyucikan Allah Ta'ala. Apa setengah daripada benda hak orang panggil tak layak di zat Allah Ta'ala ialah kita i'tikad Allah tidak mampu nak buat Nabi Muhammad tu Isra Mi'raj. Tu macam orang kafir Puak Abu Lahab, Abu Jahal tadi.
Dia kata, hei, tak terima dengan akal ni cerita ni. Apa cerita Doraemon ni? Tak terima dengan akal tu. Pada makna orang ni iktikad Allah lemah. Allah tak berkuasa. Padahal Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap apa perkara di dalam kerajaannya. Nah, innallaha ala kulli syai'in qadirun. Sesungguhnya Allah di atas tiap-tiap sesuatu tu dia zat yang maha amat berkuasa. Tidak berlaku satu apapun di dalam kerajaan Allah fi mulkillah ni yang tidak di dalam perbuatan Allah. Semua Allah yang buat dan Allah yang nak. Gitu. Dan kalau Allah Ta'ala nak Nabi Muhammad pergi ke Palestin, naik ke langit, turun ke Palestin balik, pergi ke Mekah dengan masa yang sangat ringkas. Setara mana ringkas? Setengah ulama katanya tempat Nabi tidur tu, meninggalkan haba bekasan pada tempat tidur Nabi tu, haba panah tubuh Nabi di tempat tidur tu belum hilang lagi. Nabi siapa dah? Cuba akak punggung kita ni. Jamuh latar, berasa panah tak kapek Panah. Nah, adakah kepanasan kapek hak kita duduk tadi tu siapa 2 jam? 3 jam panah. Mana siapa bakar kapek gitu ke? Dah ada tu ni. Sekejap ya. Sekejap itulah berlaku peristiwa tersebut. Akal orang yang tidak beriman tak boleh percaya. Tak boleh terima. Apa? Sebab dia i'tikad Allah lemah. Nah, maka Allah Ta'ala nafi, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tersuci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Setengah daripada sifat kekurangan, mu'iktikad Allah tak mampu nak buat benda hak menyalahi adat kebiasaan hak dia buat. Mana? Yani Allah lah Tuhan yang memperjalan malamkan dengan hambanya di tengah malam. Nah, daripada mula Masjid Haram ke Masjid Aqsa, nah, dikelilingi kepada hambanya itu keberkatan. Hikmahnya supaya diperlihat tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah zat yang maha amat mendengar lagi amat maha melihat. Nah, tengok. Jadi sebab tu bila kita tasbih tu kita tasbih tu hati kitanya kena i'tikad selalu dah. Pasal selalu dah makna apa? Tersuci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Nah, apa sahaja sifat hak tak layak di zat Allah, tak ada di zat Allah. Aku tak tahu berapa banyak sifat hak tak layak ada di zat Allah. Siapa hak tahu? Allah saja hak Maha mengetahui berapa banyak sifat-sifat yang tak layak ada di zat Allah. Ini dia panggil iman secara ijmali. Jadi sebab tu orang nak masuk Islam tu kan. Nah, sebelum kita ajak mengucap tu, ajak ni dulu. Jangan nak ajar sifat 20 dulu. Lambat nak boleh kau mengucap dulu syahadat kan. Nah, ajak ni dulu. Acang nak masuk Islam. Acang sebelum nak mengucap ni nak ayat sikit. Allah ni ialah Tuhan kita yang bersifat dengan segala sifat sempurna. Nah, tak usah duk cerita lagi lah yang Melayu ke zatnya disembah ke apa. Dia faham dulu. Tuhan ni ialah zat yang bersifat dengan sifat sempurna. Tiap-tiap sifat yang menunjuk ke zat Tuhan sempurna, tu sifat Tuhan berapa banyak Tuhan lah yang Maha mengetahui. Dia tentu tidak Tuhan bersifat dengan sifat kekurangan, sifat nuqsan, sifat naqais. Berapa banyak sifat kekurangan hak tak ada di zat Tuhan juga yang Maha mengetahui. Dan mungkin i'tikad Nabi Muhammad ni ialah utusan Tuhan hak latih dia. Bukan KPA orang bangsa Quraisy, bukan parlimen di Quraisy ni hak latih dia, tidak. Allah direct hak latih dia jadi utusan Allah, kiriman Tuhan dia. Nah, barulah kita ajak mengucap sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Nah, gitu. Jangan pakai kerja mengucap untuk tim gapo. Barulah dia tu orang Islam serta mukmin, tapi iman ijmali.
Maka di sananya Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Hei orang-orang yang telah beriman mereka itu dengan Allah, berimanlah dengan Allah dan Rasulnya Allah. Beriman pula. Dia ayat kata iman yang mula-mula tu imanun ijmaliyun. Iman yang kedua ni imanun tafsiliyun. Tu wal kitab dalilnya iman tafsili Allah tafsirkan wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hei orang-orang beriman, berimanlah olehmu dengan Allah dan Rasul dan kitab yang diturunkan ke atas Rasulullah, yakni Al-Quran, dan kitab-kitab yang telah diturun di atas sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Dan siapa-siapa yang kufur dengan Allah, kufur dengan para malaikatnya, dengan kitab-kitabnya, dengan rasul-rasulnya, dengan hari kiamatnya, maka sesungguhnya orang ni sesat, akan sebagai sesat yang jauh daripada petunjuk Allah. Itu dah. Itu dalil kata iman ni ada dua. Mana? Iman ijmaliyun, yang keduanya iman tafsiliyun. Habis. Kemudian dia kata sing soal, kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsilan. Bagaimana beriman percaya akan Allah dengan cara tafsil. Apa tafsil? Huraian. Tu ma'atabyinin wa tafri'in wa taqsimin wa tanwi'in. Itu dia panggil tafsilin. Apa dia tafsil? Huraian. Apa huraian? Ma'atabyinin, serta kenyataan, wa tafri'in, serta buat cabang-cabang masalah, wa taqsimin, dan pembahagian tiap-tiap sifat, wa tanwi'in, dan bagai-bagai perbahasan di dalam masalah ketuhanan, kerasulan, kenabian dan perkara yang bahasa ghaibiyah. Itu dah. Lagu mana ni? Tengok dia kata. Jing jawabnya huwa, iyalah. Iaitu apa? Iman tafsili tu, iman secara huraian tu ialah an-na'taqida, bahawa kita i'tiqadkan annallaha subhanahu wa ta'ala, akan bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu mausufun bil wujudi wal qidami wal baqai wal mukhalafati lil hawadithi wal qiyami bi nafsihi wal wahdaniyati wal hayati wal ilmi wal qudrati wal iradati was sam'i wal basari wal kalami wa annahu hayyun alimun qadirun muridun sami'un basirun mutakallimun. Tengok, ini dia sebut dengan secara keseluruhan dulu. Dia tak bahas lagi sasa tu. Disebut keseluruhan dulu. Lagu mana? Iman secara tafsili, secara hurai satu persatu ni. Iaitu kita pegang dalam hati kita bahawasanya Allah tu bersifat dengan wujud. Apa wujud? Ada. Kidam, sedia. Tu terjemuh aku tu dah. Tuhan ada, kita pun ada. Pas sama ada, kita ada Tuhan. Ni hak jadi lambat ni. Lepas ni hak jadi lambat ni. Nak reti beza, ada tamyiz, perbezaan. Kita boleh tamyiz, boleh farak, boleh beza. Ada kita, ada Tuhan tak serupa. Kenal Tuhan tu apa panggil? Dah kita pun ada tak kita? Ada. Tuhan ada? Ada. Weh, kalau gitu serupa. Tuhan pun ada, kita pun ada. Kalau gitu tak kenal Tuhan kan gitu. Dah. Jadi kalau setakat bila lagu ni sama sedah sehari, tak ada hari siap habis dah ngaji sifat 20. Hak jadi lambat pas ni, lepas ni. Nak gerti dah ni. Hak lepas ni jadi lambat ni sebab apa? Bahas sebutir-sebutir. Apa makna ada Allah? Begini makna ada Allah. Tak sama dengan ada aku lah gitu. Kenal tu ada panggil. Apa makna sedia Allah? Guni makna sedia Allah begini. Tak sama dengan sedia kita. Orang tanya, kereta baru ni? Dah kereta sedia. Sedia kok kita. Lapar nasi weh. Ada nasi tak? Ada tu nak sedia dah lepo yuk. Sedia juga. Pak Tuhan sedia. Weh, nasi pun Tuhan. Kereta pun Tuhan gitu.
Hak ni hak jadi lambat ngaji sifat 20 ni apa? Yang ni nak bahas makna sebutir-sebutir wi jadi boleh reti beza antara hak kita guna di kita makhluk dengan diguna di Tuhan. Baqa kekal, terjemah tu bukan makna lagi tu. Terjemah. Baqa Arab. Terjemah Melayu naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra, pindah bahasa daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu ialah kekal. Pas kekal ni ada juga makhluk hak kekal. Ada? Mana? Ada 10 perkara hak diistisna, dikecualikan daripada hancur ketika mana kiamat. Arash, Luh Mahfuz, qalam, kursi, syurga, neraka, jasad para nabi, jasad orang mati syahid, ruh-ruh orang mukmin. Lagi apa lagi? Ajbuz zanat, tulis sulbi kita. Apa tu? Kekal juga serupa dengan Tuhan. Tu makna pani tu lambat tu. Tu. Mukhalafatu lil hawadisi, berlainan dia kata, berlainan dengan segala yang baru, tak serupa akan yang baru. Itu. Al-qiyamu bin nafsi artinya berdiri dengan sendiri. Sudah. Berdiri dengan sendiri, mana bangun cacat tak ada siapa tolong kau kan. Kalau faham lagu tu, kafir dah kalau ngaji sifat 20 kalau faham makna lagu tu. Al-qiyam maknanya berdiri, bin nafsi dengan sendiri, dengan diri. Ni orang panggil, nanti kita akan bahas apa makna dia. Apa ulama letak al-qiyamu bin nafsi lepas mukhalafatu ta'ala al-hawadith? Apa isyaratnya? Apa tujuannya? Semuanya ada sebab musabab belaka. Ulama susun bukan sia-sia. Wahdaniyatu, keesaan. Ataupun lebih tepatnya bersangatan esa Allah Ta'ala. Inilah sifat yang panjang diperbahas dalam pengajian ilmu tauhid. Panjang. Mana esa Allah pada zat, esa Allah pada sifat, pada af'al, ternafi kamu tasih, kamu fasih, kamu tasih, kamu fasih pada zat, kamu tasih, kamu fasih pada sifat, kamu fasih pada af'al. Lepas tu dalil pula, laukana fihi ma'alihatun illallahu la fasalata. Keluarnya burhanut tawarud, burhanut tamanu. Burhanut tawarud ni kalau takdir Tuhan tidak sah berbilai, paling kurang dua ni kadang-kadang ia bekerja sama. 3 keluar taswir rupa masalah. Burhanut tamanu juga 2 jadi 3 campur 2 jadi berapa? 3 jadi 3 campur 3 jadi ne rupa masalah panjang lebar sehingga ilmu ni dinamakan ilmu tauhid. Apa? Sebab dia ambil satu juzuk perbahasan yang panjang dalam ilmu ni, itu tentang wahdaniyah. Qul huwallahu ahad. Ahad isyarat esa pada zat. Wa ilahukum ilahu wahid, isyarat esa pada af'al. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, wahdah isyarat esa pada sifat. Ahad, wahdah, wahid, itu lain-lain makna. Esa pada zat, esa pada segala sifat, esa pada segala af'al. Letak wahdaniyah, apa? Bersangatan esa Allah Ta'ala. Pak kita pun esa juga. Yang ini ambo ada apa kan ni? Esa. Kalau ada 2-3 kan senang. Sudah mengajar tak payah serabut. Dia mengajar sana. Tak aktif sikit nak start kereta. Ni. So juga ustaz yang apa orang? Mari sore satu orang. Awak pergi lembu apa ekor? 1 ekor. Satu ke? Lembu wahdaniyah agak kan? Hak ni jadi panjang. Hak ni jadi panjang mengaji ni nak bahas makna tu, wirti beza. Bila kita boleh beza antara makna hak kita i'tikad pada Allah dengan hak kita reti sesama kita, barulah lepas orang panggil kita tu ma'rifatullah. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatun ilahu bi istisqani. Katanya Imam Ibn Ruslan dalam kitab Matan Zubah. Awal-awal yang diwajib, mana apa? Awal-awal yang diwajib, yang paling penting yang diwajib dalam agama ni ialah mengenalkan ketuhanan, mengenalkan hukum ketuhanan, sifat ketuhanan dengan yakin, yakni dengan dalil serta yakin. Itu. Jadi orang panggil apa tu? Orang panggil mimbabit tasmiyatil juz, mimbabit tasmiyatil kulli bil juz'i. Daripada bab mempernamakan sekalian ilmu ni tauhid dengan juzuk perbahasannya wahdaniyah. Al-qudratu, kekuasaan. Itu terjemah kekuasaan. Kok moleknya pekuasa. Itu kekuasaan boleh juga ada apa? Nanti kita akan bahas. Al-iradatu, kehendak.
Moleknya penentu. Nah, al ilmu pengetahuan. Ni comel. Sebab tu hamba ambil gambar tadi tu. Ambil gambar apa? Terjemahan ni terjemahan yang tepat. Pengetahuan. Bukan mengetahui, pengetahuan. Tu sifat. Mengetahui itu hija bagi sifat. Supaya juga kekuasaan itu kesal bagi sifat. Ya, tiap-tiap sifat tu ada makna sifat, ada makna samaratus sifat, ada makna ta'alluq bagi sifat. Kudrat makna sifat berkuasa. Kudrat makna samarah bagi sifat kuasa. Kudrat dengan makna ta'alluq bagi sifat berkuasa. Kudrat dengan makna asar bagi sifat kekuasaan. Nah, lain-lain tu. Berkuasa, kuasa, berkuasa, kekuasaan tak sama belaka makna. Lepas tu bila nak tahu, nanti siapa tepat dia. Tu. Tengok al-hayah, hidup. Hayat so tak apa. Tak ada apa pun tak apa. Sebab apa? Hayat ni tak ada ta'alluq. Hidup boleh, perhidup boleh, tak ada masalah. As-sama'u, pendengaran. Ni tepat. Pendengaran, bukan mendengar. Kalau mendengar tu Mu'tazilah pun kata Allah mendengar. Tapi Mu'tazilah dia kata Allah mendengar dengan zat, tidak ada pendengaran. Gitulah. Al-basaru, penglihatan. Ni ketepak molek ni, penglihatan. Jadi kalau orang tuduh kata Syekh pada MK je, hak terjemah lagu tu tak betul tu. Ni Syekh ni pun terjemah lagu ni juga. Ni siapa terjemah ni? Siapa ni? Syarif Zaini Daud. Tu nama dia ni, Syarif Zaini Daud. Nanti nak google siapa Syarif Zaini Daud. Ni tepat. Dulu orang mengaji sifat 20 terjemahnya dengan ta'alluq. Kudrat, berkuasa, iradat, menentu atau berkehendak, ilmu, mengetahui, sama, mendengar, basar, melihat, kalam, berkata-kata. Bila terjemah dengan ta'alluq, masuk perbahasan sifat wahdaniyah, Allah bersangatan esa pada segala sifat. Apa makna segala sifat Allah Ta'ala tu bersangatan esa? Sifat Allahnya banyak, tapi satu-satu jenis jua. Apa? Satu kudrat, satu iradat, satu ilmu, satu hayat. Satu kudrat, apa makna kudrat? Satu berkuasa. Allah lemahnya Tuhan. Satu ilmu, satu mengetahui. Allah jahil parok tu satu je mengetahui. Kita pun tahu banyak lagi dah. Jadi duk pening ngaji. Pening ngaji sifat 20. Ni sebab salah satunya ialah pada terjemahan. Jadi kalau kita terjemahan tu pakai apa, selesai masalah. Satu ilmu artinya satu sifat pengetahuan. Dengan bersepakai di zat Allah satu sifat pengetahuan, Allah maha mengetahui. Tu mengetahui banyak tak? Banyak, bukan sa. Hak sa-nya mana? Pengetahuan. Hak satunya mana? Berkuasa. Berkuasa banyak. Banyak berkuasa mengada, meniada, memati, menghidup, memberi menang, memberi kalah. Itu ni PRN. Nah, aduh. Kekuasaan Tuhan belaka lah tu. Betul tak? Tu lagu tu. Banyak dak berkuasa tu. Banyak berkuasa. Ada apa berkuasa? Satu saja. Baru tak pening ngaji tu. Nah, satu iradat, satu penentu. Adapun menentu banyak segala benda ni ketentuan Allah. Allah menentu belaka. Tu. Satu sama, satu pendengaran terjemahnya. Adapun mendengar, Allah maha mendengar. Allah mendengar setiap benda yang ada. Tu. Nah, lihat lagi okey. Al-kalam, perkataan. Ni terjemah ni pun agak tepat. Tapi kalau orang panggil Syekh pada MK, dia terjemah kalam perkata. Perkata. Mau berkata-kata, berkata-kata sengerti, perkataan. Lain-lain belaka tu. Tu. Lain-lain belaka. Jadi kalau kita tak terjemah gitu jadi pening. Al-kalam artinya berkata-kata, satu sifat kalam. Satu sifat kalam. Apa satu sifat kalam? Terjemahnya berkata-kata, satu sifat berkata-kata. Ikat pening tu. Berkata-kata tu sendiri ganda M menunjukkan banyak. Tiba-tiba satu. Itu Hayyun, yang hidup. Ya sebenarnya ni ialah sifat maknawiyah, bukan hayyun, iaitu kaunuhu hayyan. Tapi dia cakap rekah. Dia panggil tasammuh fil ibarah, bermudah-mudah pada ibarat. Hak naknya ialah kaunuhu hayyan. Adapun hayyun, hak tu Mu'tazilah tak ingkar.
Hayyun, Allah tu hayyun, Allah tu muridun, Allah tu alimun, sami'un, basirun, mutakallimun. Mu'tazilah tak ingkar. Yang diingkar oleh Mu'tazilah sifat. Sebab tu Mu'tazilah ni digelarkan juga Mu'attilah, dia panggil. Mu'attilah artinya fuak yang mentaktil, mengkosongkan zat Allah daripada sifat. Itu dah. Lagi sikit lagi ni. Alimun, yang maha mengetahui, maknanya nak kaunuhu aliman, keadaannya Allah yang empunya sifat pengetahuan. Qadirun, maknanya kaunuhu qadiran, mana keadaannya Allah yang empunya sifat berkuasa. Muridun ay kaunuhu muridan, keadaannya Allah yang empunya sifat penentu. Sami'un, maknanya kaunuhu sami'an, keadaannya Allah yang empunya sifat pendengaran. Basirun, maknanya kaunuhu basiran, keadaannya Allah yang empunya sifat penglihatan. Mutakallimun, maknanya ialah kaunuhu mutakalliman, keadaannya Allah empunya sifat perkata atau perkataan. Habis. Kemudian nanti kita akan masuk sifatun nafsiyah. Mana? Sing soal kaifa li'iqadu biwujudi lillahi ta'ala, biwujudi lillahi ta'ala. Bagaimanakah mengiktikadkan, kita nak pegang dalam hati kita kemah-kemah wujud Allah Ta'ala, ada Allah Ta'ala. Ini nak masuk sifat yang pertama. Wallahu a'lam. Situ. Lagu tu lawih mengaji tauhid ni. Dia bukan apa? Dia bukan macam ilmu fiqh. Tauhid ni dia agak serius sikit lah. Dia kena guna akal, nak memikir. Dia tak jadi kalau fiqh taklid je. Wajib, haram ni. Hak ni tak boleh dengan taklid. Kena mikir dalil pula. Balik kalau kita mengaji sifat macam tadi, mengaji ijma, iman secara ijma, mesti Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Tentu tidak Allah bersifat dengan segala sifat kekurangan. Dalilnya mana? Alam ni, itu alam ni. Kenapa alam ni? Kalau Tuhan bersifat dengan kekurangan, boleh ke dia nak mengadakan alam ni? Dah dia sendiri pukul orang. Bagaimana benda kurang boleh buat benda lebih lagu ni ni? Langit, bumi begini mo. Maka tentu dah dia tak bersifat dengan sifat kekurangan, mesti dia bersifat dengan sifat kesempurnaan. Selesai masalah. Itu dah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.